Soalan satu, soalan itulah duk nampak dah jawapan dia. Tujuan penyata penyesuaian bank adalah B lah, menyelaras baki buku tunai dengan baki penyerta bank. Ini tak payah hurai apa lah. Okay, kita tengok soalan 2. Dia bagi penyerta bank dengan buku tunai ruangan bank. Persidangan yang sama lah kan, nombor cek yang sama. Kemudian yang angkanya salah. Dia kata jumlah jualan tersalah catat dalam buku tunai. Bermaksud angka dalam penyerta bank ni 160 tu angka tu betul. Sepatutnya wang masuk kan, ni kita tengok ni sebelah masuk. Sepatutnya duit masuk adalah 160 sahaja. Tapi kat dalam buku tunai, kita tersalah rekod duit masuk sebanyak 610. Jadi maksudnya sini kita terlebih tambah lah. Kita terlebih tambah dalam buku tunai. Jadi dia tanya, bagaimanakah kita nak buat kemaskini buku tunai? Jadi bila kita terlebih tambah bermaksud kita kena tolak semula lah. Kan bila kita dah terlebih tambah kita kena tolak balik lah. Jadi bermaksud ambil beza lah 610 tolak dengan 160 bermaksud kita kena keluarkan balik dalam buku tunai tu sebanyak 450. Jadi jawapan dia adalah C. Nah, kita kena kreditkan buku tunai 450. Kita kena keluarkan balik jumlah yang kita sudah pun terlebih tambah tu. Okey lah, iaitu soalan nombor 2. Okey, lagi sekali lah soalan yang sama macam soalan 1 dulu. Tujuan penyerta bank penyerta penyesuaian bank disediakan menyelaraskan baki buku tunai dengan baki penyerta bank. Okey, soalan 4 ni soalan belanjawan. Tempoh 3 bulan berakhir 31 Disember. Jualan dianggarkan 20,000 setiap bulan. Okay, 20,000 setiap bulan. Jualan setiap bulan sama. 40% diberi tempoh kredit. Dan dia tanya, soalan ni senang saja. Sebenarnya anggaran jualan tunai dalam bulan November. Jadi bila kredit 40% bermaksud yang secara tunai adalah 60% lah. Jadi 60% kamu kali je lah dengan 20,000 tu. Okay, kali dengan 20,000 maka kita akan dapat jualan tunai bulan November adalah 12,000. Okey, itu soalan mudah ya sebenarnya lah. Okey, nombor 5 jawapan dia D, maksud belanjawan lah, anggaran penerimaan pembayaran dalam sesuatu tempoh. Okey, nombor 6, butiran manakah yang diambil kira dalam kita nak buat belanjawan? Hanyalah yang melibatkan tunai lah, yang melibatkan tunai ataupun cek lah. Yang mesti keluar, yang mesti melibatkan masuk ataupun keluar tunai, sama dia sebut cek ke tunai apa bank apa tunai kan tak kisahlah, janji ada keluar masuk tunai. Jadi di sini yang jawapan dia adalah A lah, pinjaman bank masuk tunai kan tambah tunai, kadar bayaran tolak tunai. Peruntukan saudaraku tidak melibatkan tunai, susuk nilai alatan pun tidak melibatkan tunai. Okay, yang tu soalan yang itulah. Okey, nombor 7. Apakah fungsi belanjawan tunai kepada peniaga? Lagi sekali soalan yang sama lah. Fungsi belanjawan tunai lah. Antaranya adalah menunjukkan kedudukan anggaran tunai pada masa hadapan. Okey, nombor 8. Yang ni dia tanya baki akhir penyata bank. Okey, dia ni kena ingat balik lah macam mana kamu nak buat. Jadi dia bagi kat sini baki buku tunai, overdraft. Jadi sini kita bina balik buku tunai lah. Kalau boleh kita bina semula buku tunai. Jadi yang pertama baki buku tunai overdraft. Yang ni maksudnya merujuk kepada baki bank lah. Nah yang ni sebenarnya dia merujuk kepada baki lajur bank dalam buku tunai. Jadi bila dia bagi baki overdraft bermaksud baki tu negatif lah. Nah yang ni baki dia adalah baki negatif. Okey, kemudian dalam buku tunai dia bagi item ni, cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan dia duduk belah mana dalam buku tunai? Dia adalah di item yang berada di sebelah kredit. 1240 ni adalah cek belum kemuka. Dalam buku tunai dia duduk dalam sebelah kredit. Kemudian deposit belum dikreditkan, dalam buku tunai dia duduk sebelah debit. 835. Yang ni deposit belum kredit.
Okay, kamu ingat balik kesan-kesan benda ni kepada baki. Okay, yang ni sebelah debit. Deposit belum kredit kan duk ada dalam buku tunai sebelah debit. Maksudnya buku tunai sudah pun tambah. Cikgu ajak dulu kan kalau kata sudah tambah bermaksud baki buku tunai adalah lebih lah disebabkan RM835 ni berbanding dengan penyerta bank. Yang cek belum kemukakan pula dia berada di sebelah tolak, di sebelah kredit buku tunai. Maksudnya buku tunai sudah pun ditolak sebanyak 1240. Jadi menyebabkan baki buku tunai akan menjadi kurang lah. Okey, jadi macam mana nak dapatkan baki akhir penyerta bank? Jadi dia nak suruh kita kira baki akhir penyerta bank. So yang baki yang mula-mula tu negatif lah, negatif 12800. Okey, kita nak ingat balik nak buat apa? Nak buat penyerta penyesuaian bank. Baki buku tunai lebih. Bila buku tunai lebih, kat bawah kita ada baki penyerta bank. Kamu ingat balik cikgu ajak dulu, lebih dengan kurang. Buku tunai lebih, penyerta bank kurang, kita nak kena buat apa? Lebih nak lebih kurang, kita nak kena tolak semula kan. So jadi yang 835 ni kita kena tolak 835. Yang sebelah yang cek belum kemukakan tu pula, buku tunai kurang bermaksud penyerta bank berbaki lebih. Kurang nak bagi lebih, kita kena tambah balik. Jadi 1240 kamu kena tambah. Okay, jadi tekan kalkulator lah. Negatif 12800 tolak 835 tambah 1240, kamu akan dapat negatif 12395. Yang ni adalah baki penyerta bank. Jadi jawapan dia adalah B lah, negatif 12395. Ni soalan ni agak susah lah, kamu kena reti buat penyerta penyesuaian bank jugalah. Okay, nombor 9, soalan belanjawan. Anggaran belian. Januari banyak ni, Februari banyak ni, maklumat tambahan. 60% secara tunai. Jadi 40% adalah secara kredit. Bayar sebulan, bulan berikutnya. Dia tanya, berapakah bayaran dalam bulan Februari? Okay, jadi kita tengoklah bulan Februari. Mula kita akan bayarlah hutang yang bulan Januari. So yang ni kan yang 40% ni yang bulan Januari, 40% yang bulan Januari akan dibayar dalam bulan Februari. So yang tu kita akan dapat 720 lah, kita ambil 1800 kita kali dengan 40%. Yang tu hutang bulan Januari bayar dalam bulan Februari. Kemudian pada masa yang sama yang 60% yang bulan semasa pun kita akan bayar lah. Yang ni yang berikutnya adalah 60% yang bulan Februari kamu akan dapat 1200. Okey, itu 60% kita kali dengan 2000. Jadi kamu akan dapatlah jumlahlah dua-dua tu. Okey, kita akan dapat 1920. Jadi itu soalan nombor 9. Soalan nombor 10. Berapakah nilai Q? Okey, Q kat sini. So nak dapat nilai Q, so fahamlah baki BB atas ni dia akan datang daripada nilai P. Jadi kamu nak dapatkan Q, sebenarnya kamu kena kira nilai P lah. Okay, baki akhir akan bawa jadi baki awal bulan depan. So macam mana nak dapatkan nilai P? Okay, baki awal 5,000 positif lah tambah dengan jumlah penerimaan. Kemudian kamu tolak dengan jumlah pembayaran. Dapatlah jawapan 5,000 tambah 10,000 tolak 6,500, dapatlah jawapan dia 8,500. So P 8,500 bawa ke bulan depan jadi baki awal dapat huruf Q. Okeylah, yang tu soalan nombor 10. Soalan nombor 11, yang manakah direkodkan sebagai belanja dalam buku tunai pembayaran lah. Jadi yang kita bayar adalah sewa kedai. Yang ini bayaran lah. Susut nilai tak masuk buku tunai, tak masuk belanjawan tunai. Jualan tunai ni penerimaan. Hutang lapuk, ada tak masuk tak? Hutang lapuk tak terlibatkan tunai lah. Dia debit hutang lapuk, kredit ABT. Dia tidak libatkan tunai. Jawapan dia adalah D. Okay, nombor 12, yang manakah fungsi belanjawan tunai? Yang ni jawapan dia A lah, 1 dan 2. Nombor 13.
Yang ni pun saya laju-laju lah. Butiran manakah? Ni butiran yang direkod dalam buku tunai. Okey, ni keyword dia ni. Butiran dalam buku tunai yang menyebabkan perbezaan antara baki buku tunai dengan penyerta bank. Okey, pindahan kredit ni butiran dalam penyerta bank. Dia duduk dalam penyerta bank. Faedah atas overdraft pun butiran dalam penyerta bank. Cek belum dikemukakan butiran buku tunai. Deposit belum kredit pun butiran buku tunai. Jadi jawapan dia adalah 3 dan 4. Okey, ni lagi satu soalan yang agak susah. Okey, dia bagi kamu penyerta penyelesaian bank. Jadi dia tanya kamu apakah R dengan S dalam penyerta penyelesaian bank ni. Kita tengok dia bagi apa? Dia bagi beberapa item kan. Cek belum kemuka, dividen, deposit belum kredit dengan charge bank. Okey, butiran antara 4 item tu, saya akan tunjuk sebahagian lah. Antara 4 item tu, yang ada dalam buku tunai, yang ni lah, cek belum dikemukakan ni item buku tunai. Deposit belum kredit ni item buku tunai. Okey. Dividen ni penyerta bank. Charge bank pun penyerta bank. Okey, cuba kita tengok balik buku tunai. Macam kita dah bincang soalan yang sebelum ni. Dalam buku tunai, kan dalam buku tunai, cek belum kemukakan, duk ada sebelah kredit. Kan cek belum kemuka, berada di sebelah kredit. Deposit belum dikreditkan, berada di sebelah debit. Okay, tadi pun cikgu dah terang. Debit ni maksudnya deposit belum kreditkan ni bermaksud buku tunai sudah pun kita tambah. Bermaksud baki buku tunai adalah lebih berbanding baki penyerta bank. Yang cek belum kemukakan pula tu bermaksud buku tunai kita dah tolak kan sebab dia duduk sebelah kredit. Jadi menyebabkan baki buku tunai adalah kurang berbanding baki penyerta bank. Okay, kamu ingat balik cikgu ajak kamu cara menyediakan penyerta penyesuaian bank. Cikgu ajak kamu buat kolom apa lebih kurang atas bawah tu kan. Okay, kita kata buat penyerta penyesuaian bank. Katakan kita mula dengan buku tunai duduk kat atas. Kita test kan, kita test tengoklah. Katakan kita mula dengan buku tunai kat atas. Kita akan tamat dengan penyerta bank di bawah. Katakan macam tu. Kesan dia macam kita duk belajar lah. Sama ada buku tunai lebih, bermaksud penyerta bank akan jadi kurang. Jadi lebih nak bagi kurang, yang ni kita kena tolak. Ataupun keadaan yang kedua sama ada buku tunai bakinya kurang, bermaksud baki penyerta bank akan jadi lebih. Kurang nak bagi lebih, kamu kena tambah. Okey, yang tu yang cikgu ajak buat penyerta penyesuaian bank. Sekarang ni cikgu nak tengok, nak ajak balik macam mana kamu nak masukkan benda ni. Okey, tengok balik. Deposit belum kreditkan, buku tunai lebih. Jadi kamu tengok yang buku tunai lebih. Lebih nak lebih kurang, so nak kena tolak. Jadi deposit belum kredit, kamu nak kena tolak. Okey, kena tolak deposit belum kredit. Kemudian yang sebelah dia. Buku tunai kurang disebabkan oleh cek belum kemukakan. Okey, kita tengok yang ni pula. Buku tunai kurang. So, kurang nak ambil lebih, nak kena tambah. Jadi, bermaksud cek belum kemukakan, kamu nak kena tambah. Okey, ni kalau kita buat penyerta penyesuaian bank, kita mula dengan buku tunai. Kita habis dengan penyerta bank. Kesan ni kamu tengok soalan. Adakah item cek belum kemukakan tu dia sama operasi dengan yang cikgu tunjuk tu? Ni kalau tengok ni kan. Sama kan? Cek belum kemukakan tambah. Yang ni pun cek belum kemukakan tambah. Yang ni deposit belum kredit. Tolak. Yang soalan pun tolak. Jadi bermaksud dalam soalan ni memang betul buku tunai berada di sebelah di atas. Penyerta bank berada di sebelah bawah. Jadi kamu tengoklah yang R buku tunai. Jawapan yang mungkin adalah yang R buku tunai. Jadi kita boleh cancel jawapan. Jawapan yang R penyerta bank memang salah lah. Sebab atas dia mesti buku tunai. Kemudian tengok nombor. Buku tunai dia bagi dalam kurungan. Bermaksud kalau buku tunai tu ada kurungan. Jadi maksudnya buku tunai bagi dia kredit lah. Sebab ni ada kurungan kat atas. Kemudian tengok pula penyerta bank. Bila penyerta bank nombornya positif. Bermaksud baki dia baki kredit lah. Sebab awak dah belajar, penyerta bank kalau baki kredit tu maksudnya baki dia normal. Jadi jawapan dia adalah
D. Okey, yang ni soalan ni yang agak tinggi sikit lah. Nanti cikgu hantar lepas saya edit ni, kamu rujuk balik lah macam mana nak buat semula soalan ni. Okey, soalan nombor 15. Butiran pembayaran. Ni pun senang sajalah. Butiran pembayaran, faedah atas, pinjaman bank. Modal tambahan, duit masuk, susut nilai tak terlibat, kutipan daripada ABT, duit masuk. Okey, nombor 16. Apakah belanjawan tunai? Ni biasanya ditanya maksud lah. Okay, banyak kali lah soalan yang sama, jawapannya C. Okay, apakah butir yang direkodkan dalam buku tunai yang dikemas kini? Okay, dalam buku tunai kemas kini, okay, kalau kita nak kemas kinikan balik buku tunai, yang pertama sekali kita akan masukkan kesilapan buku tunai. Kita akan betulkan kesilapan buku tunai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masukkan item-item daripada penyata bank. Jadi, tengok jawapan yang dia bagi. Deposit belum dikreditkan, ini item buku tunai. Cek belum dikemukakan, ni item buku tunai, bukannya kesilapan. Yang itu cuma item yang kita tak catat dalam penyerta bank. Okay, pindahan kredit ni butiran penyerta bank, charge bank ni butiran penyerta bank. Jadi macam cikgu kata ni lah, kita tengok yang item yang kedua ni. Jadi jawapan dia adalah D lah. Okay, bila kita buat kemas kini buku tunai, kita akan masukkan item-item daripada penyerta bank. Kita nak bagi sama balik. Okay, nombor 18 ni aspek kawalan tunai. Mengapakah pengendalian tunai diasingkan? Jawapan dia adalah D lah, mengelakkan berlakunya penyalahgunaan. Okey, nombor 19. Yang manakah merupakan cek belum dikemukakan? Tadi kita dah bincang beberapa soalan, cikgu dah lukis buku tunai balik. Jadi cek belum dikemukakan ni, tengoklah. Yang pertama sekali kena pasti dulu. Cek belum dikemukakan ni dia berada di dalam buku tunai sebelah kredit. Okeylah, dia ada dalam buku tunai sebelah kredit. So yang ni kamu tak payah tengoklah. Okey, kemudian kita tengok dalam buku tunai dengan penyerta bank, nombor cek 04100. Yang ni cek lama. Okey, buku tunai kita start dengan 104. Yang ni 100, yang ni tak berkenaan. Okey. Yang ni 04, 105, yang ni sama. Okey, nombor pun sama. Bermaksud cek belum dikemukakan adalah inilah 1,800 tu. Jadi Luqman and Co. Okey, itu soal jawapan nombor 19. Okey, jawapan nombor 20 lagi sekali soalan yang lebih kurang sama kan. Yang manakah yang akan diambil kira? Maksudnya yang mana masuk dalam belanjawan tunai? Okay, jawapannya bila ansuran bulanan. Sud nilai tak libatkan tunai. Kenderaan beli secara kredit jadi tak libatkan tunai. Bawa masuk kenderaan yang tidak melibatkan tunai. Okay, 21. Berapakah baki akhir? Okay, nak kira baki akhir. Dia bagi maklumat belanjawan tunai, modal tunai di bank, penerimaan dan pembayaran. Jadi di sini item pengganggu adalah peralatan. Peralatan ni tak masuk belanjawan lah, jadi tak terlibat dalam pengiraan baki akhir belanjawan sebab dia bukan cash. Jadi yang ni kena faham lah. Yang positif, yang pertama modal. Dia masuk kat penerimaan yang pertama lah. Lepas tu penerimaan lain pun kita akan tambah lah. Kemudian bila pembayaran kita akan tolak. Jadi tekan kalkulator, 3 nombor tu sajalah kita abaikan peralatan, maka dapatlah jawapannya adalah C. Okey, nombor 22 lagi sekali soalan kawalan tunai. Bertujuan apa? Untuk inilah antaranya mempunyai aliran tunai yang mencukupi. Okey, study balik buku teks bahagian teori tu. Okey, nombor 23 dia tanya apa ni? Dia bagi graf. Okey, yang lorek gara-gara penerimaan, yang hitam tu pembayaran. Dia tanya, dia bagi tahu pula baki akhir pada Januari adalah 20,000. Berapakah baki akhir bulan Mac? Okay, dia tanya baki akhir bulan Mac. Jadi maksudnya soalan kita ni akan start dengan 20,000 lah. Tu baki akhir bulan Januari, dia akan jadi baki awal bulan Februari lah. So yang ni akan jadi baki awal Februari lah. Jadi 20,000 tu yang first figure. Okay, yang
garis-garis tu tambah. So ini 10,000 lah. Tambah 10,000. Yang ni yang tolak. So yang hitam ni 25,000. So tolak 25,000. Ni bulan Februari. Tu sambung je lah. Sampai bulan Mac. Okay, ni duit masuk. Tambah lagi 20,000. Yang ni duit keluar, hitam ni duit keluar 10,000. So, dapat jawapan 15,000. Nah, tekan kalkulator dapat jawapan 15,000. Okey, soalan 24. Lagi sekali soalan yang mirip-mirip yang sama. Tujuan penyerta pesan bank disediakan menyelaraskan baki buku tunai dengan penyerta bank. Nah, nampak soalan tu berkali-kali keluar lah. Okey. Encik Zali memulakan pustaka Zali bulan April. Berikut ialah petikan anggaran 3 bulan. Encik Zali bawa masuk cek ke dalam perniagaannya 20,000. Jualan tunai April. Yang ni maksudnya April lah. Yang nombor 1 ni April lah. Dia baru mula bulan April lah. Akhir 30 April, Mei, Jun lah. April, Mei, Jun. Kemudian jualan tunai April 10,000. Jadi maksudnya yang bulan April duit masuk 30,000 lah. April duit masuk sebanyak 30,000. Kemudian tengok pula yang bulan Mei. Jualan tunai dia kata bertambah 10% setiap bulan. Okay, jadi ambil yang kalau nak kira yang jualan bulan Mei. Jualan Mei kita darab tambah lah kan 10,000. Kita akan darab dengan 1.1 lah. Okay, kamu akan dapat angka dia lah. Kemudian bulan Jun pula. Bulan Jun ni maksudnya dia ada dua lah. Jualan Jun pun sama lah. Ini kita dapat apa? Kita dapat 11,000. Jadi bulan Jun punya jualan pun kita akan ambil 11,000 kali dengan 1.1 lah. Okey, ni dapat apa ni? 11,000. Sekejap cikgu tekan kalkulator. 11,000 kali 1.1. Ni dapat 12,100. Okey, dapat 12,100. Yang ni yang bulan Jun. Kemudian bulan Jun juga dia kata ada sumbangan modal tambahan 2,000. Jadi yang ni tambah lagi dengan 2,000. So dapat 14,100 yang bulan Jun. Jadi tengok angka lah. Yang April 30,000. Yang bulan Mei 11,000. Bulan Jun 14,100. Jadi jawapan dia adalah A. Kemudian lah. Okay, soalan nombor 26. Petikan buku tunai dan penyerta bank. Okay, kadar bayaran cek yang sama, kadar bayaran, tapi nombor yang berbeza. Jadi sini dia beritahu tak angka mana yang salah. Jadi kalau kata dia tak bagi tahu angka mana yang salah, kita akan anggap penyerta bank sentiasa angka yang betul. Buku tunai ni angka yang salah. Okey, dalam urusan negara ni berada di sebelah kredit, sebelah tolak. Kita tengok siapa yang besar. Buku tunai lebih besar. Patutnya kita tolak angka hanyalah 508. Okay, tapi kita sudah bersilap, kita tolak sebanyak 580. Ini sebenarnya kita terlebih tolak lah. Kita terlebih tolak sebanyak RM RM72. Nah, tolak angka tu dapat RM72. Kita terlebih tolak RM72. Jadi bila kamu terlebih tolak, nak kena buat apa? Tak nak kena tambah balik lah. Nak kena tambah balik angka RM70. So, kena letak kat sini lah RM70 dalam buku tu sebelah debit. Jadi, jawapannya adalah D. Okey. Itu soalan nombor 26. Habislah. Kau ada lagi? Okey, ada lagi satu. Sikit lagi. 27 pula. Okey, berikut adalah anggaran pembayaran kedai sinar. Okay, anggaran pembayaran. Dia beli mesin September 20,000. Bayar 40% pendahuluan. So kita kira dulu September dia beli 20,000 kos mesin tu, tapi dia cuma bayar pendahuluan 40% saja. Jadi waktu bulan September dia bayar 8,000 lah. Kemudian baki 60% tu dia kata bayar angsuran sebanyak 5 kali. Jadi baki dia
kita akan start bayar dalam bulan Oktober lah. So baki hutang berapa? 20,000 kita tolak 8,000. So hutang asal 20,000 tolak dengan bayar muka 8,000. Jadi hutang dia tinggal 12 lah kan. 12 bahagi dengan 5 kali. Maka dapat sekali bayar 2,400. Jadi jawapan dia adalah D lah. Okay, ni kalau tengok soalan ni dia macam soalan yang kita bincang awal-awal tadi tu. Kamu kena tengok balik apa? Buku tunai dengan penyerta bank. Okay, tak apa, cikgu draw balik. Tadi kita dah tengok soalan yang mirip-mirip ni tadi. Dalam buku tunai, sebelah debit kita ada deposit belum dikreditkan. Dalam buku tunai sebelah kredit kita ada cek belum dikemukakan. Dan kesan dia adalah yang ni buku tunai adalah lebih sebab buku tunai sudah pun ditambah. Yang cek belum dikemukakan menyebabkan buku tunai bakinya kurang sebab apa? Buku tunai sudah pun ditolak. Okay, tadi pun kita dah tengok buat pernyataan penyelesaian bank. Okay, kalau kata kita cikgu salin balik yang tadi. Okay, tadi kita buat buku tunai duk atas. Penyerta bank duk bawah kan. Jadi pun kita dah dapat bahawa apa? Cek belum kemukakan nak kena tambah. Cek belum kemuka nak kena tambah. Deposit belum kredit nak kena tolak. Ini sama yang tadi lah. Okay. Jadi kita tengok simbol-simbol dalam soalan. Soalan dia tulis ini deposit belum kredit nak kena tambah. Maksudnya tak sama lah. Tadi kita buat kat sini, deposit belum kredit nak kena tolak. Tapi soalan kata deposit belum kredit nak kena tambah. Kemudian tengok lagi satu. Dalam soalan dia kata cek belum kemukakan nak kena tolak. Tapi yang kita buat tadi, cek belum kemukakan nak kena tambah. Maksudnya simbol tak sama. Jadi maksudnya untuk soalan ni, maksudnya penyerta bank duduk atas lah sebab dia terbalik dengan yang kita buat. Kita buat tadi buku tunai duduk atas. Dapat operasi dia macam ni kan. Tapi dalam soalan dia bagi operasi yang songsang dengan yang kita buat. Bermaksud dalam soalan ni penyerta bank duduk di atas, buku tunai berada di sebelah bawah lah. Jadi kita tengok jawapan, kita boleh cancel lah yang mana X tu buku tunai. Jadi jawapan A dengan jawapan B kita cancel. Sebab PB duduk atas lah, X tu PB. Jadi kemudian tengok pula angka. PB dia bagi nombor negatif. Bila penyerta bank nombor negatif, maksudnya dia berbaki debit. Baki dia tak normal. Buku tunai, dia bagi nombor positif. Bermaksud buku tunai tu baki debit jugalah, baki yang normal untuk buku tunai. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, yang tu soalan tajuk modul 12. Kita dah habis modul 12. Okey, kita tengok pula tajuk modul 13. Okey, ini soalan perkongsian. Pun power juga ni lah. Okay, soalan 1. Modal Aziz semua tu dicontoh lah. Okay, Aziz bawa masuk modal tambahan 3,000, 1 Julai. Okay, soalan ni 1 Januari, 14,000, 1 Julai bawa masuk modal tambahan. Faedah dan modal 4%. Tahun kewangan 31 Disember. Okay, dia berapakah modal faedah atas modal Aziz? So, kita kena kira assessing lah. Yang modal asal dia 4% darab dengan 14,000. So dapat 560. Yang tu cukup setahun lah. Januari sampai Disember. Yang ni Januari sampai Disember cukup setahun. Kemudian modal yang dia bawa masuk 4% darab dengan 3,000. Yang ni kena darab dengan 6 bulan lah. Daripada Julai sampai Disember. Yang ni dapat 60. Okay, Julai hingga Disember. So total dua-dua lah dapat 620. Okay, jawapan dia C. Okay, ini tajuk pembubaran realisasi. Apakah yang dimasukkan dengan catatan pada 31 Januari? Okay, bukti dana akaun belum bayar dan di sini ditulis diskaun diterima. Jadi jawapan dia B lah. Menerima diskaun daripada akaun belum bayar kerana menjelaskan hutang semasa pembubaran. Okay, soalan nombor 3, apakah akaun manakah yang tidak akan masuk ke akaun realisasi? Akaun bank.
Okay, kamu ingat balik lah antara proses kamu nak bubarkan perkongsian, kita kena tutup semua aset kecuali tunai dan juga bank. Jadi jawapan dia akaun bank lah yang tak masuk dalam akaun realisasi. Okay, soalan nombor 4. Butiran manakah terdapat dalam akaun semasa? Okay, yang mana masuk dalam akaun semasa? Jawapan dia adalah 3 dan 4. Faedah datang modal, faedah atas ambilan. Modal ni duduk dalam PKK, gaji pekerja adalah akaun untung rugi. Okay, soalan nombor 5. Dia bagi maklumat modal murni, modal alin, faedah datang modal 5%, kemudian alin bawa masuk modal tambahan. Ini pun lebih kurang macam soalan tadi lah. Dia tanya faedah datang modal alin. Alin sahaja. So kita kira lah yang alin. Mula-mula modal alin yang sedia ada. 5% darab 40,000. Ini dapat 2,000. Lepas tu tengok yang dia bawa masuk. Alin bawa masuk 1 Oktober. Tempoh soalan tamat 31 Disember. Jadi yang baru masuk tu 5% kali dengan 2,000. Jadi Oktober 1 bulan. So Oktober tu kena kira juga. Okay, Oktober kena kira. So berapa bulan? Oktober, November, Disember. 3 bulan. Modal tambahan ni 3 bulan saja. So kali 3 per 12 dapat RM25. So kamu total lah 2025. Jawapan dia adalah C. Okay, soalan berikutnya. Lagi sekali soalan yang macam tadi juga. Tapi yang ni tidak dimasukkan ke akaun pengasingan. Okay, tidak masuk akaun pengasingan. Jadi jawapan dia A lah. Faedah atas pinjaman yang ni masuk dalam akaun untung rugi. Okay, yang lain tu masuklah. Okay, soalan nombor 7. Dia bagi akaun realisasi butiran sebelah kredit. Jadi antara yang kamu kena ingat balik lah akaun realisasi ni, kalau catatan di sebelah kredit ni merujuk kepada hasil realisasi. Kalau benda-benda yang ada sebelah debit, dia merujuk kepada belanja realisasi. Jadi tengok jawapan yang dia bagi. Pembayaran kepada akaun belum bayar, yang ni tak masuk. Kita bayar hutang dalam kepada ABB, tak masuk. Okay, perolehan daripada penjualan perabot. Yang ni betul. Yang ni memang hasil. Memang jawapan dia B pun. Okay, sebab dia tulis itu bank lah. Jadi dapat duit lah. Jawapan C, penerimaan diskaun kerana menjelaskan hutang. Betul, yang ni pun hasil. Tapi bila kita dapat diskaun daripada pembekal, dia punya butiran sepatutnya adalah akaun belum bayar, bukannya bank. Okay, yang ni belanja. So memang salah lah. Yang ni sebelah debit. Okay, so jawapan okay, kita jual perabot, hasil dan butiran tu bank, sebab kita jual perabot, kita dapat duit lah. Okey, nombor 8. Apakah yang direkodkan dalam akaun pengasingan untung rugi? Lagi sekali soalan jadilah C lah, faedah atas ambilan. Ambilan, jawapan A ni masuk dalam akaun semasa. Jawapan B, gaji belum bayar pun kalau ikutkan dia untuk berkongsi, dia akan masuk dalam akaun semasa. Faedah atas pinjaman ni, dia akan masuk dalam akaun untung rugi. Akaun untung rugi. Kalau faedah atas pinjaman belum bayar, dia akan masuk akaun semasa. Ini jawapan dia adalah C. Okey, soalan 9. Dia bagi maklumat jumlah aset dengan jumlah liability. Dalam proses pembubaran, semua aset dijual. Okey, aset dijual. Yang ni akan jadi hasil lah. 42,000 tu akan jadi hasil realisasi. Okey, kalau kita tengok balik dalam kotak tu, jumlah aset ni kita anggap dia sebagai belanja lah. Belanja, kita akan tutup ke akaun realisasi, dia akan duduk sebelah debit sebagai belanja. Kemudian belanja realisasi. Ini dia sebut dah belanja realisasi ni pun duduk sebagai belanja. Manakala liability dijelaskan sebelumnya. Okay, yang ni macam saya habaq tadi, bila kita bayar liability, yang ni tak masuk. Tak masuk akaun realisasi. Soalan tanya, berapakah rugi realisasi? Jadi, kalau boleh kita cuba bina semula akaun realisasi lah. Realisasi yang debit adalah belanja-belanja realisasi.
Yang kredit adalah hasil-hasil realisasi. Jadi merujuk pada soalan yang kita tengok jumlah aset tu kita anggap sebagai belanja lah. 45,000 tu masukkan sebelah debit. Kemudian yang jual aset tu hasil 42,000 tu masuk sebelah kredit. Kemudian yang 850 belanja masuk sebelah debit. Jadi kita tengoklah sebelah mana besar. Okay, jumlah sebelah debit, jumlah sebelah belanja lebih besar. Jadi yang ini dapat 45,850. Yang ini hanya ada 40,000. So, kamu tolak lah. Jadi, kita akan dapat rugi lah sebab belanja lebih besar. Kita akan dapat rugi 3850, angka penyimbang lah. Okay, jawapan dia adalah B. Okay, soalan nombor 10. Dokumen yang perlu dirujuk sekiranya tiada ikat perjanjian dibuat semasa menubuhkan perkongsian. Jadi, tidak ada ikatan perjanjian perkongsian, maka mereka perlu rujuk kepada Akta Perkongsian 1961. Okay, soalan nombor 14. Tidak terdapat dalam akaun semasa modal lah. Ambilan ada sebelah debit. Faedah atas modal ada sebelah kredit. Faedah atas ambilan ada sebelah debit. Okay, nombor berikutnya, nombor 12. Dia bagi maklumat gaji. Gaji tahunan Yahya ni maksudnya gaji penuh lah. Ni gaji penuh untuk Yahya. Kemudian dia beritahu pula gaji yang belum dibayar kepada Yahya 5,000. Okey, kemudian tengok soalan ni tanya apa? Gaji yang akan direkod dalam akaun semasa. Dalam akaun semasa, ingat balik kita dah pernah belajar, dia masukkan yang belum bayar. Yang penuh ni akan masuk dalam pengasingan untung rugi. Yang belum bayar akan masuk dalam akaun semasa. Jadi yang belum bayar adalah RM5,000. Kalau kata soalan tanya berapakah gaji direkod dalam akaun pengasingan untung rugi, kamu akan jawab RM8,000. Dia tanya akaun semasa, kita ambil RM5,000. Okey, soalan berikutnya. Yang manakah dicatat di bahagian ekuiti pemilik untuk perkongsian? Ekuiti pemilik ni ada dua lah, iaitu modal dan juga akaun semasa perkongsi. Ini jawapan dia adalah D lah. Okey, nombor 14. Berapakah kongsi untung? Dia tanya. Objektif dia kongsi untung. Okey, tengok maklumat yang dia bagi. Okey, untung bersih ni daripada akaun untung rugi lah. Bila disebut untung, maksudnya angka tu positif. Kemudian ingat balik dia punya rumus PUR. Faedah atas modal kita akan tolak dalam PUR. Faedah atas ambilan kita akan tambah dalam PUR. So tekan kalkulator lah. Kamu akan dapat 16900. Okey. Untung lah. Mana dapat untung. So bahagi sama rata. Perkongsi ada dua orang, Ahmad dan Asing. Maka kamu pun bahagi 2. Maka tiap seorang akan dapat 8450. Okey, itu nombor 14. Okey, soalan nombor 15. Apakah kesan kepada perkongsian jika seorang rakan kongsi meninggal? So, dia perlu dibubarkan. Okey, nombor 16. Butiran mana yang ada sebelah kredit akaun semasa? Okay, ingat cikgu pernah ajak kamu nak buat format kan? Kalau nak buat format akaun semasa, cikgu ajak dalam kelas, nak ingat dia senang. Mula-mula baki yang awal, ada dua belah kan? Ada dua belah. Lepas tu yang sebelah debit, cikgu minta kamu catat ambilan dengan faedah atas ambilan saja kan? Yang tu yang ada sebelah debit. So tengoklah, dia tanya yang ada sebelah kredit. Jadi faedah atas ambilan memang salah lah, dia sebelah debit. Okay, yang faedah atas modal betul. Yang ni sebelah kredit. Gaji perkongsi pun betul. Yang ni sebelah kredit. Okay, kongsi rugi. Kongsi rugi kalau ikutkan dia duduk belah mana? Ingat balik akaun semasa lah. Akaun semasa ni akaun perkongsian. Akaun perkongsi. Kredit ni menambahkan ekuiti pemilik. Debit akan mengurangkan ekuiti pemilik. Jadi bila rugi akan berada di sebelah debit. Jadi yang jawapan dia adalah C lah, iaitu 2 dan 3.
Okey, soalan nombor 17. Ciri sebuah molekul tunggal, A lah. Yang betul A lah. Saya semua aku baca lah. Memang yang semua tu tak betul lah. Okey, soalan nombor 18. Kenderaan diambil alih pekongsi. Okey, ini dia punya urus niaga pembubaran. Kenderaan diambil alih oleh pekongsi. So, yang pertama kena faham, dia adalah hasil. Salah satu hasil realisasi. Jadi, bila hasil realisasi, bila kita buka akaun realisasi, kalau benda tu hasil, bermaksud dia akan catat sebelah kredit lah. Jadi, kamu tengok jawapan, yang mana ada sebelah kredit. Butiran realisasi ada sebelah kredit. Jadi, jawapan yang masih kamu boleh pakai, sama ada jawapan A ataupun jawapan C lah. Jadi, yang jawapan B memang dengan jawapan D memang salah. Sebelah hasil bermaksud realisasi akan kita catat sebelah kredit. Okay, kemudian kamu tengok nak debit siapa. Bila dia sebut ambil alih oleh pekongsi, so sini dah kredit, jadi nak bergurau dengan siapa? Yang debit siapa? Bila sebut ambil alih oleh pekongsi bermaksud akaun lagi satu dulu mesti akaun modal pekongsi. Okey, jadi jawapan dia adalah C lah. Okey, soalan berikutnya. Nombor 19. Dia bagi akaun persaingan untung rugi, kongsi untung, ambilan dengan faedah atas modal. Jadi berapakah baki akaun semasa tanya? Okay, cuba kita bina balik akaun semasa. Okay, akaun semasa. Kongsi untung. Jadi cuba beritahu, kongsi untung ni adalah hasil kepada pekongsi. Faham balik ya? Ini tambah ekuiti pemilik, yang ni untung. Bila untung, dia akan masuk sebelah kredit lah. 8,000 ni masuk sebelah kredit akaun semasa. Okay, tadi kita dah tengok format. Format akaun semasa, ambilan akan berada di sebelah debit. Faedah atas modal akan berada di sebelah kredit. Okay, jadi kamu kira lah baki ni macam biasa. 8 tambah 4, 12,000. Tolak dengan 1,500. Jadi baki kat sini dapat 10,500. Itu nombor 19. Okay, soalan berikutnya. Soalan nombor 20. Okay, dia bagi jadual ambilan. Jadual ambilan dengan tarikh-tarikhnya. Kemudian beritahu faedah atas ambilan 10% dan tempoh peronan start 1 Januari sampai 31 Disember. Okay, berapakah faedah atas ambilan setiap pengungsi? So, ini nak kena kira detail lah. Kita kira seorang-seorang dulu. Adnan. Okay, untuk Adnan, okay, ni April. Ambil pada April. Yang first tu April lah. Okay, jadi 1,000 kali dengan 10%. Ini bilanglah April sampai Disember 9 bulan lah kan. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So yang depan ni kamu kena kali dengan 9/12. So dapat RM75. Okay, ambilan yang kedua ni 300 kali 10%. So Julai sampai Disember kita ada 6 bulan lah. So ni kena kali dengan 6/12 dapat RM15. So Adnan total balik dapat 90. Kemudian kita kira untuk Sani. Sani dia ambil 1,800. Okay, kita kali dengan 10%. Sani dia ambil sekali saja, so kita kali dengan 9 bulan. So dapat yang Sani 135. So tengok jawapan. Jawapan dia adalah C. Okay, soalan nombor 21. Akaun yang disediakan untuk menunjukkan pembahagian untung atau rugi setiap pengungsi adalah akaun pengasingan untung rugi. Okey, soalan nombor 22. Yang manakah menyebabkan akaun modal berbaki debit pada tarikh pembubaran? Maksudnya modal tu
negatif lah kan. Jadi jawapan dia adalah yang ni lah, ambilan yang banyak dan juga rugi melebihi jumlah modal. Okey, 1 dan 4. Okay, soalan nombor 23. Ruangan ekuiti pemilik dalam perkongsian ekuiti pemilik PKK. Jawapan dia adalah 3 dan 4 akaun modal dan akaun semasa. Ambilan duduk dalam akaun semasa, keuntungan rakan kongsi ni tak tunjuk lah kan, dia bukan dalam PKK lah. Okay, nombor 24. Apakah P dan Q? Okay, ni akaun semasa. Jadi kita tengok akaun semasa dalam sebelah debit kita ada ambilan dan juga faedah atas ambilan. Kita akan mudah faham tu tengok jawapan C lah. Yang P ni adalah inilah ambilan lah. Kebetulan jawapan dulu lah kan. Okay, kita tengok ni Q. Q kita ada macam-macam kan. Kita ada apa? FAM, gaji, bonus, allowance. So jawapannya inilah Q, kita ada gaji kan. So jawapan dia adalah C lah. Jawapan A salah yang ni lah. Yang salah ambilan tu Q. Jawapan B faedah atas ambilan pun salah. Kongsi untung pun salah. Okay, kongsi untung duduk ada sini lah. Ni kongsi untung duduk ada sini. Debit kita adalah kongsi rugi. Jawapan D memang salah lah kan. Gaji duduk sebelah kredit, kongsi untung. Ni betul. Okay, jadi soalan nombor 24 jawapan dia adalah C. Okay, soalan nombor 25, dia tanya kongsi untung. Untuk rugi bahagi sama rata. Dia tanya kongsi untung. Okay, ni senang saja. Untuk bersih, untung. So, kalau untung, positif lah. Okay, faedah atas 9 dalam akaun PUR. Ni sebenarnya kita nak kena buat kiraan akaun pengasingan untuk rugi lah. Jadi, faedah atas 9 kita kena tambah lah, positif. Okay, gaji Samsuru. Dia bagi tahu 2,400, kemudian maklumat tambahan. Gaji yang telah dibayar 700. Okay. So, dalam kita nak mengira PUR, kena ingatlah, gaji kita kena masuk gaji yang penuh. So, gaji dalam PUR kita kena tolak. Ya, okay. So, yang ni kita operasikan, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 6180. Itu jumlah kongsi untung lah. Kongsi untung. Kemudian perkongsi ada 2 orang, Kumari dan Samsuru. Sama rata. So, kita akan bahagi 2. Jadi, seorang akan dapat 3090. Okay, jawapan dia D. Okay, nombor 26. Dia bagi tarikh-tarikh ambilan. Tempoh perakaunan berakhir 30 Jun. Okay, berapakah faedah atas ambilan bagi Kamal? Okay, so 2,000 yang first tu kali dengan 5%. Okay, so tengok tempoh. 1 Oktober sampai 30 Jun. 1 Oktober, so Oktober tu kira lah. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. So yang ni kita akan dapat 9 bulan lah. Tengok yang tarikh kedua, yang ambilan kedua. 4,000 kali dengan 5%. Okay, April. April dia ambil 1 bulan. So April tu kena kira. April, Mei, Jun. Yang kedua ni hanya 3 bulan. Kena tekanlah kalkulator kan, dapatkan nombor tu. So kamu pun totalkan balik. So kita akan dapat jawapan dia adalah B. 125. Okay, soalan 27. Perkongsian jujur dan amanah telah dibubarkan. Okay, ini soalan realisasi. Jumlah aset direalis. Istilah direalis ni ingat balik, dia adalah hasil. Hasil pembubaran. Tapi hasilnya yang mana? Hasilnya yang ni lah. Jumlah aset telah direalis sebanyak 60,000. So, Cikgu ubah sikit huruf A ni kita letak kat sini lah. Kat tepi 60,000 tu. Okay, yang ni H. 60,000 tu adalah hasil.
Jumlah aset ni, yang ni maksudnya yang 62,000 ni dia punya kos. Kos dalam akaun realisasi akan jadi belanja. Okay, kemudian disebut lagi satu, belanja realisasi 1,000, yang ni pun belanja. Okay. Kemudian liability perkongsian. Bayar hutang perkongsian dalam akaun realisasi tak masuk. Okay, dia tanya berapakah rugi realisasi. Jadi macam tadilah kita sebelum-belumnya kamu bina lah bagi senang nampak. Akaun realisasi, debit ni belanja, kredit ni hasil. Letak angka-angka tu lah. Yang kos aset tu 62,000 ni masuk sebelah debit. Okay, yang jumlah yang dapat kita kutip daripada jualan tu 60,000 tu hasil masuk sebelah kredit. Kemudian disebut belanja 1,000 tu, iaitu debit lah belanja. Okay, macam tu dia, tengok siapa besar. Belanja kita dapat 63,000. Okay, yang ni belanja. Hasil kita ada 60,000. So, kita ada angka imbang sebanyak 3,000 lah. Kan 63 tolak 60,000. So, ini rugi. Sebab apa? Belanja lebih besar daripada hasil. Maka kita dapat jawapan dia B lah, RM3,000. Okay, yang itu soalan nombor 27. Okay, soalan 28. Dia bagi petikan tu, PKK tu. Kita ada liability, perkongsian ni ada liability, ABB 6,400. Kemudian dari kita, maklumat tambahan, Zuri menerima diskaun 400 setelah membuat bayaran penuh kepada ABB. Jadi ingat baliklah, salah satu hasil pemubaran adalah diskaun yang kita dapat semasa kita bayar hutang waktu kita nak bubar. Jadi sini kamu label sebagai hasil lah. Hasil maksudnya, kalau dalam akaun realisasi, hasil akan berada di sebelah kredit. Yang bayar hutang 6,400 yang ni tak masuk. Yang itu tak masuk. Bayar hutang tak masuk. Bayar hutang kita tak masukkan dalam akaun realisasi. Jadi jawapan dia yang betul yang ni lah. Kita hanya catat angka diskaun sahaja. Kita cuma catat angka diskaun sebagai hasil dalam akaun realisasi. Okay, soalan nombor 29. Lagi sekali soalan realisasi. Okay, jumlah aset macam cikgu bagi tahu ni, yang ni kita anggap macam kos lah. Kos aset yang kita nak tutup. Maka kos aset akan jadi kita rekod sebagai belanja. Okay, semasa pemubaran semua aset dijual. Aset dijual ni 42,000 ni adalah hasil. Belanja realisasi 850 ni belanja. Liability dijelaskan sepenuhnya. Macam cikgu nampak tadi, liability dijelaskan sepenuhnya tak masuk dalam akaun realisasi. Dia tanya berapakah rugi. So memang confirm rugi lah. Cuma kamu just bina balik lah. Ini belanja 45,000. Hasil 42,000. Kemudian belanja realisasi 850. Soalan ni pun sama kan. Jadi kamu dia sama dengan tahun 2011. Jadi kamu kira lah dapat angka imbang lah 3850 rugi. Soalan yang sama macam tahun 2011 punya soalan. Okay, soalan nombor 30. Perniagaan perkongsian tertakluk pada Akta Perkongsian 1961. Jadi yang manakah tidak terdapat dalam akta? Okay, perkongsi tidak dibenarkan membuat ambilan, yang tak ada dalam akta lah. Faedah tidak dibayar atas modal ada, untung rugi sama rata ada, perkongsi tidak berhak dapat gaji ada. Jadi yang tak ada adalah B. Okay, soalan nombor 31. Dia bagi Ikatan Perkongsian menetapkan gaji Amin 8,000 setahun. Ini gaji penuh lah. Okay, gaji penuh. Kemudian 1 Julai perkongsian telah bayar. Okay, yang telah bayar gaji Amin 5,000. Bermaksudnya yang gaji yang belum bayar adalah 8,000 tolak 5, 3,000 lah. Okay, gaji yang belum bayar adalah 3,000. Okay, dia tanya yang manakah catatan yang betul dalam akaun semasa. Jadi, yang mana? Akaun semasa hanya akan masuk gaji belum bayar. So, jawapannya adalah D lah. Kita akan ambil angka 3,000. Butiran dia adalah
Gaji. Yang ni 3,000 tapi butiran yang tunai salah lah. Yang ni angka tak betul. Okay, nah? Soalan nombor 32. Lagi sekali. Soalan realisasi. Okay, berapakah rugi? Jumlah aset kecuali bank. Yang ni adalah belanja. Kos aset akan dibelanja. So, belanja 58,320. Jumlah liability, bayar hutang tak masuk akaun realisasi. Belanja realisasi lagi satu, 800 debit. Okay, kemudian semua aset direalis yang ni adalah hasil. Hasil masuk sebelah kredit 51500. Okay, soalanlah habaq merugi lah. Jumlah belanja lebih besar. Kan 59120. Tolak dengan yang tu. So kita dapat angka imbangnya 7620. Maka rugilah. Okay, belanja lebih besar daripada sebelah hasil. Soalan nombor 33. Yang Melaka dicatatkan sebagai ekuiti pemilik. Nah, soalan yang mirip-mirip jugalah. Dalam PKK, jawapan dia A lah. Akaun modal, akaun semasa. Dua-dua ni tak masuk. Okay, soalan nombor 34. Dia bagi journal am. Okay, akaun realisasi. Tengok, butiran akaun realisasi, angka dia berada di sebelah debit. Jadi kita dah tengok konsep. Akaun realisasi kalau butiran dia sebelah debit, maka dia adalah belanja. Belanja yang melibatkan pembayaran wang sebab dia punya bergu adalah bank. Jadi kamu cari jawapan dia. Yang manakah belanja? Jawapan dia adalah A. Membayar kos pemubaran ni belanja. Okay, pinjaman perkongsian tidak termasuk dalam butiran realisasi. Okay, yang ni bayar hutang pun tak masuk dalam butiran realisasi. Menerima pembayaran, yang ni adalah hasil. Akaun realisasi sepatutnya catat di sebelah kredit. Jadi jawapannya adalah A. Okay, soalan nombor 35. Mengapakah perkongsian dibubarkan? Jawapannya B lah. Salah seorang meninggal dan ditukarkan kepada syarikat. Okay, perdagangan kongsi dapat rugi tak semestinya dibubarkan. Lewat banyak pinjaman pun bukanlah. Nah. Okey. Soalan nombor 36. Berapakah untung yang diterima oleh Lia? Kita bagi Nanu dengan Lia. Untung bersih 8,000. Kemudian perjanjiannya gaji Lia 1,000, untung rugi sama rata. Kita tengok format ni lah. Kita kena buat pengiraan untuk akaun pengasingan untung rugi. Okay, kita akan start dengan untung lah. Kita akan ambil untung bersih 8,000 dulu. Kita tengok balik, faedah atas modal nak kena buat apa? Faedah atas modal kita akan tolak kan? Dalam operasi PUI kita akan tolak. So kita akan tolak faedah atas modal. 1,000 dengan 2,000. Kemudian kita diberikan maklumat tentang gaji. Lia akan dapat gaji. Dalam penghasilan rugi, gaji pun kita akan tolak juga. So kita akan tolak dengan gaji Lia 1,000. So 8 tolak 1, tolak 2, tolak 1 dapat balance dia 4,000. Ini masih lagi positif. So untunglah. Okey, bahagi sama rata. Jadi 4,000 bahagi 2 lah. Jadi seorang akan dapat RM2,000 keuntungan. Okey, soalan nombor 37. Yang manakah akan rekod akaun pengasingan rugi? Inilah C lah. Faedah atas ambilan. Okey, dan soalan ni pula, soalan nombor 38, dia bagi akaun modal dengan angka akaun semasa yang Osman dia bagi tahu baki dia debit. Kemudian tanya bagaimanakah kita nak catat dengan tepat dalam PKK. So jawapan dia B lah. Okey, 30,000 ni bawa masuk modal. Okay, akaun semasa bila dia sebut tak ada tulis debit kredit tu, maksudnya kita tulis sebagai positif. Bila dia tulis sebagai debit ni, mesti kita letak sama ada kita letak kurungan ataupun kita letak simbol negatif. Okay, so jawapan dia adalah B. Jawapan A salah, yang inilah salah butiran angka Osman tu tak ada kurungan. Yang jawapan 2 gitu dia jumlahkan lah, so kita letak asing-asing gitulah sepatutnya lah.
Okay, soalan nombor 39, apakah S dengan T? Okay, T ni dia ada dalam akaun semasa dan juga pengasingan untung rugi. S cuma ada dalam akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi apakah item S? Jawapan dia B lah. S ni yang masuk dalam akaun perdagangan untung rugi hanya adalah faedah atas pinjaman berkongsi. Yang ada dua-dua ni adalah faedah atas modal. Okay, dan soalan terakhir, langkah-langkah pembubaran. Jadi jawapan dia C lah. Nombor 3, ni nombor 1. Nombor 4 ni nombor 2. Nombor 1 ni nombor 3. Nombor 2 ni nombor 4. Okay, itu jawapan-jawapan untuk soalan modul 12 dan juga modul 13.